Selamat malam, selamat sejahtera, salam perpaduan. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini yang berusaha, yang berhormat Jimmy Wong, pengurusi DAP peringkat negeri Sabah, serta semua ahli jawatan kuasa beliau, yang berhormat mantan pengurusi YDP negeri Sabah, yang berhormat Dr. Hiu, yang berhormat daripada Semenanjung yang saya tidak ingat nama dia, ada 2 orang. Kemudian tahniah dan sabas diucapkan kepada pengurusi perhubungan keadilan negeri Sabah yang baru, yaitu Ustaz Tajuddin, bersama-sama dengan rombongan beliau daripada keadilan. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pertama-tama daripada PAS merekamkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada penganjur pada malam ini yang menjemput saya untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi pada malam ini. Pada awal tadi MC telah memberitahu bahawa tugas ataupun tajuk yang kita sampai pada malam ini yaitu kenapa kita rakyat di Sabah miskin. Kenapa rakyat di Sabah yang termiskin di Malaysia? Itu tajuk. Maka pada hari ini barangkali pemimpin-pemimpin yang ada dalam Pakatan Rakyat dan saya diamanahkan untuk mengambil bahagian pada malam ini dan ingin menceritakan dan mengingat kembali sejarah awal semasa zaman pemerintahan USNA dahulu, tuan-tuan, yang kita semua lalui. Pada masa itu serba kekurangan, tapi rakyat didahulukan kemudahan. Sebab pelajar-pelajar pada masa itu mendapat beasiswa pada zaman pemerintahan USNA. Kemudian petani-petani di kampung, tuan-tuan, semua dapat mengusaha tanah mereka sebagai seorang petani, menanam padi, berkebun sebagai pekebun gata, dapat diusahakan. Sedangkan pada masa itu, pada zaman itu adalah zaman yang serba kekurangan, tidak seperti pada hari ini. Tapi persoalan dia, kenapa hari ini pemimpin-pemimpin pada zaman itu adalah pemimpin yang berjiwa rakyat, yang sanggup membantu rakyat. Sebab itu dia jadi macam itu. Rakyat dalam keadaan selesa. Petani-petani yang hidup di kampung tanam padi dapat mengusaha padi. Dan semua orang kampung pada masa itu ada padi sebagai simpanan. Apabila berlaku sesuatu kemarau, mereka masih tidak kehabisan makanan sebab mereka menyimpan makanan seperti padi. Tetapi hari ini, tuan-tuan, kita ada kemudahan yang lebih. Pada zaman itu kemudian berjaya memerintah, mengalah USNA, masih lagi diteruskan kemudahan untuk rakyat, yaitu apa dia? Beasiswa, dan sempat dilaksanakan satu amanah saham, kalau tak silap saya nama dia, untuk rakyat Sabah. Sebab negeri Sabah adalah negeri yang kaya pada masa itu. Sekarang kekayaan itu mana, tuan? Kekayaan itu masih ada. Sekarang bertambah lagi kekayaan kita sebenarnya. Selain daripada kayu balak, kita sudah ada minyak. Masa itu kita belum ada minyak. Tetapi kenapa pada hari ini dalam keadaan kerajaan sudah menemui satu penemuan kekayaan negeri kita, yaitu Petronas? Kenapa kita menjadi rakyat yang termiskin di Malaysia? Kerana kita ada pemimpin-pemimpin yang kita sendiri sebagai rakyat melantik mereka yang tidak dapat mengurus dengan baik. Lalu yang menjadi rakyat didahulukan menjadi susah. Betul atau tidak, tuan-tuan? Betulkah ini? Tidak. Rakyat menjadi susah pada hari ini. Adakah kebenaran dia? Kalau tidak ada kebenaran dia, teruskan mengakal UMNO dan Barisan Nasional memerintah negeri ini. Tapi kalau tidak ada, kita hari ini dalam Pakatan Rakyat, jom, ayo, mari bersatu, straight to fight, satu lawan satu.
mengganti pemerintahan yang ada. Kenapa? Sebab kita tengok di belakang. Kita nak selamatkan negeri kita Sabah. Kita nak selamatkan negara kita Malaysia daripada muflis, tuan-tuan. Saya bimbang sangat. Sebab saya ingat kembali Datuk Nenek saya dahulu ketika Jepun menjajah negeri Sabah. Saya tanya, macam mana makanan orang-orang kampung pada masa itu, Nenek? Saya panggil Nenek. Beliau menyatakan pada masa Jepun menjajah negeri kita, kami tidak kehabisan makanan. Kami menyetok makanan, kami ada simpan makanan. Tapi kalau hari ini, tuan-tuan, dalam keadaan yang hari ini, seandainya ada sesuatu yang berlaku dalam negara kita, siapa yang kebeluran dulu? Orang-orang kampung. Saya pergi meninjau satu tempat di pendalaman di Kandingau sana yang dinamakan Kampung Masyad. Saya tengok kehidupan orang-orang kampung pada hari ini dengan ada sedikit gata dan menanam padi bukit. Saya dapat gambarkan kehidupan mereka, tuan-tuan. Seorang petani menanam padi bukit untuk dijadikan makanan. Tiba-tiba kemarau. Jadikah padi bukit? Tidak jadi. Bila tidak jadi, makanan dia apa? Sudah tentu menjadi makanan utama mereka, yaitu sama ada ubi kayu ataupun ada satu pokok di hutan itu yang dijadikan makanan. Kenapa? Sebab kehabisan makanan. Gata kering, daun dia kering. Kalau gata daun dia kering, dia tidak akan mengeluarkan hasil. Walaupun pada hari ini hasil dia bagus, harga dia bagus. Ini dia masalah. Jadi apa yang telah dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional untuk membangkit, untuk membantu kemajuan kehidupan rakyat di pendalaman sana? Kita tanya hari ini, apa yang dia buat? Buat jalan raya. Jalan raya pun, tuan-tuan, subhanallah, hampir-hampir kami tergelincir di parit karena jalan yang begitu teruk. Itulah gambaran dia di pendalaman. Dan inilah yang kita nak rubah, inilah yang kita nak perjuangkan sebagai Pakatan Rakyat, PAS, DAP, PKR yang bersama-sama dalam Pakatan Rakyat di peringkat negeri Sabah ini bersatu memperjuangkan dan menjadi waiting government yang tulus ikhlas dalam perjuangan. Inilah yang kita nak wujud di dalam negeri kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, harapan saya pada pilihan raya yang ke-13 nanti, kita yang ada dalam pakatan ini mempunyai pakatan yang komitmen dan dalam pilihan raya nanti kita akan melawan straight fight, satu lawan satu. Kita tidak mau berulang seperti yang berlaku pilihan raya kecil di Batu Sapi, yang ada orang di sana cuba mengganggu kita sehingga UMNO menyatakan, kau tengok kami dapat 6,000, Amerika ada Pakatan Rakyat dapat 3,000 sahaja. Padahal tuan-tuan, kalau dicampur dengan undi yang lokal party itu, kita ada 5,000 undi di situ, bermakna kita hanya kurang sedikit saja. Sebab itulah kita mau di dalam pilihan raya yang ke-13 nanti, kita mau straight to fight, satu lawan satu untuk menentukan kemenangan. Sekian, terima kasih.